Okey, baiklah. Kita akan mulakan program kita pada malam hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua yang hadir pada malam hari ini, yang terdiri daripada para pengurus agensi dan pengurus agensi eksekutif serta para CBO dan rakan kongsi dari CNI yang merupakan ahli, kita semua merupakan rakan ahli keluarga besar CNI di mana sahaja anda berada, sama ada anda daripada Borneo, Sabah dan juga Sarawak ataupun daripada Semenanjung Malaysia, kawasan utara, tengah, selatan maupun dari pantai timur, dan juga mungkin ada rakan kita yang datang dari negara Brunei dan juga dari negara Singapura. Jadi sebelum saya bermula, saya ingin bertanyakan khabar kepada anda semua. Apa khabar anda semua? Okey, baiklah. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan yang luar biasa dan sentiasa sihat di samping rakan dan juga ahli keluarga kita, di mana sekarang seperti yang kita tahu, kita berada di penghujung tahun. Jadi banyak tempat yang mengalami hujan ataupun cuaca yang tidak menentu. Jadi saya ingin sarankan kepada kita semua untuk sentiasa memelihara kesihatan kita. Di samping itu, mungkin ada berita yang saya baca beberapa hari lalu di mana COVID ada varian baru yang namanya pun saya tak tahu nak sebut lagi. Jadi saya harap kita semua sentiasa meningkatkan imun kita, imun badan kita dan juga kesihatan ataupun ketahanan badan kita dengan produk-produk CNI, terutamanya Life Enzyme dan juga LEAF. Okey, baik. Jadi izinkan saya berkongsi skrin terlebih dahulu. Okey, baik. Okey, kalau anda boleh lihat di skrin, okey, di mana pada malam hari ini kita ada topik yang sangat penting dan juga sangat istimewa, iaitu enzim kanser, pencegahan dan juga penjagaan. Okey, di mana untuk pada malam hari ini kita akan mengupas lebih lanjut bagaimana keistimewaan dan juga kehebatan CNI enzyme, okey, untuk membantu dan juga dalam merawat ataupun kita katakan sebagai pencegahan dan juga penjagaan berkaitan kanser. Dan bersama kita pada malam hari ini, seperti biasa, apabila kita ada kelas enzim online program ini, kita akan bersama dengan konsultan kanan pemakanan CNI iaitu Cik Mazla Ibrahim untuk mengupas topik kita pada malam hari ini. Dan beliau akan berkongsi sebentar sahaja lagi. Jadi untuk anda semua siap sedia dengan pen dan buku anda untuk kita manfaatkan apa yang akan kita pelajari bersama dengan Cik Mazlah sebentar lagi. Okey. Tetapi sebelum itu, saya ada sedikit informasi untuk anda semua pada malam hari ini sebelum kita bermula. Iaitu yang pertama, berkaitan dengan promosi khas referral. Okey, di mana promosi ini ataupun pakej penajaan melalui NAI 2 ini telah bermula daripada 1 Ogos yang lalu. Okey, masih lagi panas-panas dan peluang untuk anda untuk menggunakan pakej-pakej ini, terutamanya LEAF Ecstasy, LEAF Royal Jelly dan juga LEAF dan juga Neogadik sebagai pilihan untuk anda menaja orang yang ingin anda taja dengan harga offer hanya 200 sahaja lagi. Sahaja, okey. Jadi ini merupakan peluang untuk anda menaja mereka dengan anda boleh mendapatkan insentif bernilai RM50 untuk setiap orang yang anda taja. Okey. Dan seterusnya, kita lihat slide seterusnya berkaitan dengan promosi khas referral ini. Okey. Okey. Dan ada juga promosi khas yang terbaru, iaitu promosi khas insentif pembelian ulangan. Dan pakej-pakej ini terbuka kepada anda semua, untuk anda semua, iaitu CBO kita sekarang di Malaysia, untuk meneruskan pembelian pakej-pakej daripada pakej khas tadi, okey, iaitu Live Ecstasy, Live Royal Jelly, Vitasi dan juga Live Neoganik, dan anda semua berpeluang untuk mendapatkan
keseluruhannya RM50 untuk kelayakan referral. Untuk 100 PSPV anda boleh mendapatkan RM25 dan untuk AM ke atas anda juga berpeluang dengan tertakluk kepada terma dan syarat. Jadi untuk anda semua manfaatkan pakej-pakej khas referral dan juga pakej khas insentif pembelian ulangan ini dan promosi ini berlangsung sehingga 31 Disember ini. Dah tak lama lagi kita nak sampai di penghujung tahun, jadi manfaatkan pakej-pakej yang CNI tawarkan kepada anda semua. Dan seterusnya yang ingin saya kongsi kepada anda semua berkaitan dengan CNI Enzyme Social Media Challenge, saya ingin tekankan sekali lagi cabaran berkenaan dengan posting LEF dan juga live enzyme ini telah kita bermula sejak daripada bulan Jun lagi. Okey, jadi jutaan terima kasih kepada anda semua, semua CBO yang telah join dan menyebarkan dan memviralkan CNI enzyme di social media kita, terutamanya di Facebook. Okey, kita lihat di sini di skrin anda ada banyak posting berkaitan dengan CNI enzyme. Dan terima kasih kepada anda semua kerana perkongsian anda. Kita harapkan dapat memperkenalkan dan menyebarkan manfaat dan juga kelebihan CNI enzyme di seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Serta ia boleh menjadi peluang untuk perniagaan CNI anda. Okey, kita lihat memang banyak yang anda berkongsi, terutamanya dari seluruh Malaysia, Brunei dan juga Singapura. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda dan saya ingin reiterate kembali pentingnya hashtag saya sudah enzyme, hashtag enzyme dan juga hashtag CNI Malaysia. Setiap kali anda posting berkenaan dengan CNI enzyme ini, jadi jom kita sama-sama posting, teruskan lagi. Dan juga saya ingin ucapkan tahniah kepada kita semua kerana sudah lebih 1000 posting telah dimuat naik oleh anda semua sejak daripada Jun yang lalu. Jadi tahniah kepada kita semua. Saya harap kita semua teruskan lagi dan juga kita manfaatkan lagi bagaimana untuk kita manfaatkan sosial media kita untuk kita sebarkan manfaat dan juga kelebihan CNI enzyme. Okey. Baiklah, itu berkaitan dengan informasi yang ingin saya kongsikan kepada anda. Saya harap kita semua dapat manfaat. Okey. Seterusnya, sebelum kita bermula berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini, ada sedikit peringatan mesra kepada kita semua. Pastikan video anda dibuka dan juga mikrofon anda ditutup supaya perjalanan kelas kita pada malam ini berjalan dengan lancar. Dan kepada anda, sila rename nama anda jika nama akaun bukan nama sebenar anda, dan boleh letakkan lokasi anda untuk tujuan pendaftaran. Nanti di akhir nanti kita ada promosi khas berkenaan dengan enzyme online program, jadi letakkan nama sebenar anda. Dan seterusnya, sepanjang sesi pembelajaran pada malam ini, soalan dibolehkan melalui ruangan chat. Nanti ada waktu ketikanya kita akan lihat ruangan chat box untuk kita kupas lebih lanjut soalan-soalan anda, ataupun nanti jika ada kesempatan lain kita akan menghubungi anda. Okey, baiklah. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi untuk membicarakan topik kita malam-malam hari ini, iaitu enzim kanser, pencegahan dan juga penjagaan. Saya ingin menjemput Cik Mak Zlah Ibrahim untuk perkongsian beliau. Dipersilakan Cik Mak Zlah. Alright, terima kasih kepada Dr. Zaidi atas sebagai orang kata menjadi MC pada malam ini. Jadi untuk anda semua, Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum dan selamat malam, selamat sejahtera saya ucapkan kepada anda yang ikut serta program kita pada malam ini. Saya nampak jumlah partisipan ketika ini sudah nak dekat, sudah ada 97-98 orang. So jadinya sama-samalah kita belajar. Dan pada malam ini juga saya berterima kasih kerana ramai otai-otai, double diamond, crown diamond juga ada join sekali. Dan juga Dr. Adida pun ada juga saya nampak. Dan pastinya saya bukannya orang yang orang kata pakar tentang bila kita tentang kanser ini. Sebenarnya
topik kanser, bila kita nak kaitkan dengan enzim, ini adalah satu, orang kata tu, challenge lah pada saya, cabaran juga. Kerana ini topik yang pada saya sensitif. Tetapi apabila kita buat orang kata tu borang dalam maklum balas, apakah topik yang hendak anda perdengarkan atau diperkongsikan di dalam program enzim online program ini, antara yang tertinggi adalah enzim adalah kanser. Selalunya mengapa kita rasa kanser adalah satu topik yang kita sensitif? Kerana mungkin antara kita ada mempunyai orang-orang yang kita sayang mengalami masalah ini. Dan satu permasalahan juga kadang-kadang ianya kita ingin bertanya sama ada kita pun mempunyai risiko yang tinggi ataupun tidak. Kadang-kadang kita tidak mahu tahu tentang risiko ini ataupun kita tak mahu tahu kerana kita pun takut mengenai penyakit ini. Penyakit ini menular dengan begitu hebatnya. Ya. Jadi pada malam ini ingin saya kumpaskanlah kongsian saya. Seperti saya katakan tadi, saya bukan seorang yang pakar, tapi lebih mengetahui tentang ini mengikut ilmu yang saya pelajari dan juga pengalaman dan juga perkongsian-perkongsian yang saya dapati daripada buku-buku dan juga daripada orang persorangan. Termasuklah juga customer CNI ataupun klien daripada CNI sendiri yang menggunakan produk-produk CNI. Jadinya perkongsian kepada saya malam ini akan saya pecahkan kepada apa itu kanser. Dan kemudian kita akan juga kupas punca kanser dan juga rawatan-rawatan yang ada ketika ini. Dan ketiga adalah tanda-tanda kemungkinan adakah tanda-tanda itu adalah satu tanda ataupun simptom yang anda tidak boleh mengambil secara enteng, dan kemungkinan adakah anda berisiko untuk mendapat kanser. Dan terakhir, bagaimana life enzyme. Bila saya katakan tentang life enzyme ini adalah tentang dua produk, iaitu life enzyme dan life enzyme advanced formula, dapat membantu dalam pencegahan dan juga ketika rawatan kanser. Jom sama-sama kita tekankan tentang bila kita cerita tentang kanser ini, fakta dahulu. Bila fakta bercerita tentang fakta ini, kita akan bercerita tentang fakta yang ada di Malaysia sekarang ni. Ya. Jadi untuk fakta pertama sekali, kalau kita lihatlah gambar dekat sini, kanser ni bermulanya adalah daripada sel biasa. Tetapi ianya sudah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikontrol, kan. Jadi kalau daripada gambar ni daripada sel biasa kemudian sudah menjadi sesuatu yang menyerang dan kemudian menukar keadaan sel-sel yang berdekatan. Jadi dia akan menjadikan sesuatu yang orang kata tu perkara yang keadaan yang menakutkan juga. Jadi kita ceritakan tentang kanser di Malaysia. Kanser untuk penyakit di Malaysia adalah penyebab kematian yang kedua. Ini penyakitnya tertinggi, iaitu 18.8. Kalau anda masih ingat lagi, penyebab kematian yang pertama penyakit adalah masih lagi serangan jantung, berkaitan dengan jantung. Jadi kenapa antara satu orang kata kanser, adakah senang untuk kita rawati ataupun tidak? Kerana kanser ni dia ada mempunyai pelbagai jenis. Ada 200 jenis kanser. Jadi ada yang kanser yang menyerang sel dalam bentuk sel pejal kita, contohnya sel kulit, jadinya itu dalam sel pejal. Ada yang dalam bentuk sel cecair, contohnya darah, ataupun limfa kita. Jadinya berbagai jenis kanser ini, jadi bila dia akan orang kata tu bercambah ataupun replicate, dia akan tumbuh lagi ataupun merebak dengan keadaan yang lagi berbeza, dan ini menyebabkan kanser ini pelbagai rupa. Jadi kalau kita lihat pada 2007 sampai 2016, maknanya 10 tahun yang 2016 ini, peningkatan sudah meningkat 11%. Dan 2017 sampai nanti 2022 akan ada satu bancian lagi. Dan ketika ini juga kita nampak dia akan lebih meningkat lagi. Kenapa ini berlaku? Jadi
Satu lagi fakta yang saya juga beritahu, di Malaysia sekarang ni, 1 daripada 10 orang lelaki berkemungkinan besar mendapat kanser dan 1 daripada 9 wanita di Malaysia juga mungkin berkemungkinan mengidap kanser. Tetapi ada juga kajian ataupun penceritaan yang dia daripada penulisan yang mengatakan 1 dari 4. Ada yang sampai serius 1 daripada 3. Jadi kita masih dalam keadaan, pada saya, walaupun 1 dari 4, 1 daripada 3, 1 daripada 10 ataupun 1 daripada 9, ini adalah satu yang kita lihat permasalahan yang makin menular dan makin menyebabkan, orang kata tu, perkara yang menjadi biasa, penyakit yang biasa, bukannya penyakit yang kita tidak boleh pandang remeh lagi. Jadinya di kalangan lelaki, 3 kanser yang tertinggi adalah kanser kolon. Kolon. Kenapa kanser kolorektal ni yang berkaitan dengan sistem perhadaman, terutama di bahagian bawah. Ini disebabkan oleh pemakanan kita. Kemungkinan besar adalah pemakanan kita. Dan kalau kita lihat antara lelaki dan wanita dekat sini, mungkin tinggi di kanser kolorektal ini untuk lelaki kerana pemakanan yang tidak dijaga. Okay, kedua adalah kanser paru-paru dan ketiga adalah kanser prostat. Ya, jadi kalau anda nampak dekat situ pun sudah 3 kanser sudah kalau dicampurkan peratusannya pun juga tinggi. Untuk kanser wanita pula yang paling tinggi, kalau anda nampak 33.9 adalah kanser payudara. Kemudian diikuti oleh kanser kolon juga, kolorektal dan juga kanser cervix, ya, kanser cervix kat sini. Jadi kalau anda nampak keadaan seperti ini, jadi adakah kanser-kanser lain? Seperti saya beritahu, ada 200 jenis kanser. Jadinya ada pelbagai juga kanser yang mungkin juga adalah satu cabang kanser yang mungkin tidak tinggi dalam tahap peratusannya, tapi masih juga menyebabkan juga fakta yang perlu kita ini. Okey, kemudian ingin saya tekankan juga di sini, ya, peranan. Jadi kanser tu apa? Peranan. Jadi saya nak tekankan tentang peranan sel dalam badan kita dan kaitan dengan kanser. Kalau dahulu saya ada kongsikan dengan anda tentang dalam badan kita ni, kita mempunyai sel-sel. Sel-sel badan kita ada 200 jenis, lebih kurang 200 jenis sel. Sel rambut, sel kulit, sel darah, pelbagai jenis sel. Jadi ada 37.2 trilion sel di dalam badan kita yang membuatkan 200 jenis sel ini, dan kemudian daripada sel-sel ini digabungkan akan menjadi tisu. Dan tisu ini akan digabung menjadi organ, dan organ-organ ini akan membentuk sistem-sistem dalam badan kita. Seperti saya kongsikan sebelum ini, sistem dalam badan kita sampaikan ada 11 sistem. Sistem penghadaman, sistem pengaliran darah, sistem orang kata tu sistem perkumuhan, ada 11 jenis. Jadi ini pernah saya kongsikan kepada anda. Jadi daripada 11 sistem ini digabungkan menjadikanlah kita, iaitu kita physically, satu badan kita. Jadinya bila kita ceritakan pasal kanser, sebenarnya kanser berkaitan dengan pertumbuhan. Jadinya sel itu kita memang setiap hari memang perlukan sel untuk tumbuh, untuk ada sel badan kita akan ada mempunyai sel ada sel yang baru tumbuh untuk menggantikan sel yang sudah mati. Okay. Jadinya kanser adalah sebenarnya sel. Jadinya perbezaannya adalah sel ini tidak normal. Okay. Jadi kalau kita lihatkan berapa banyak kita perlukan sel, setiap sel dalam tadi 37.2 trilion ini, berapa banyak sel kita perlukan setiap hari adalah lebih kurang 100 bilion sel setiap hari. Dan kadang-kadang ada memang secara semula jadi sel badan ini boleh menjadi tidak bagus ataupun jahat. Tetapi apa yang berlaku, ianya boleh diperbaiki, dibetulkan. Dan dalam kajian ada protein-protein yang membantu untuk memperbaiki dan membetulkan. Dan protein-protein ini ada yang mengatakan bahawanya adalah enzim, antaranya adalah enzim. So that's why first topic yang kita nak tekankan, bagaimana
enzim kita cukup tak dalam badan, kerananya fungsinya adalah untuk memperbaiki dan membetulkan sel yang tidak bagus. Okay. Kemudian ada sel pula bila kita tidak cukup bahan, orang kata bahan repair dalam badan kita ni, orang kata tu self checking, orang kata tu penyemak dalam badan kita ini tidak cukup, jadinya sel yang tumbuh jahat ini tidak dapat dibetulkan. Bila tak dapat dibetulkan, ia boleh membesar dan menjadi tumor, dan ada yang menjadi kanser. Kejap lagi saya akan bincangkan perbezaan antara tumor dan juga kanser. Sebenarnya kita sendiri ya, antara kita menghasilkan sel kanser, maknanya sel jahat ya, yang mungkin tidak dapat dibetulkan, antara 6 hingga 10 kali dalam hidup kita. So jadinya anda akan tanya, kenapa kalau betul 6 dengan 10 kali ni, kenapa I tak ada? Mungkin you katalah kita tak dapat kanser. So ianya berlaku adalah sistem pemulihan dalaman kita. So kita di sini hari ini juga untuk berkongsi dengan bagaimana badan kita dapat pulihkan secara dalaman, secara alami. So ini paling penting. Ini juga adalah satu kaitan dengan orang kata tu perubatan alternatif yang dinamakan natural therapy, ya, secara natural. Okay. So di sini saya ingin berkongsi dengan anda perbezaan di antara sel normal dengan sel tumor, iaitu ada ketumbuhan. Jadinya kalau anda nampak dekat sini, okay, pertama saya nampak dekat tengah dulu lah, nukleus dia kecil. Ya, sel ni bulat, kemudian lebih kurang lain. Setiap orang kita sebagai bahan dia bulat dan nukleusnya kecil. Tetapi untuk sel yang tumor, sel yang sudah yang jahat ini, nukleusnya adalah lebih besar, bentuknya pun anda nampak perbezaan. Kemudian di dalam nukleus ini ada kromosom. Kromosomnya jumlahnya normal dan tersusun cantik aja. Tetapi bila dia sudah menjadi sel tumor, jumlah dan susunan kromosom adalah tidak normal. Bentuknya akan berbeza sekali. Okey. Kalau kita lihat untuk sel normal, dia punya kluster sel ada batasannya. Ya. Tetapi kalau untuk orang kata tu sel tumor, dia punya kluster dia tidak ada batasan. Okay. Jadi kalau kita juga sel normal di sini, bentuk dan saiznya adalah sama dan sekata. Ya, sekata. Dia akan replicate, dia akan orang kata tu untuk dia panggil untuk bercambah, ya. Bila sesuatu sel yang mati itu jadi yang lama tu yang baru akan digantikan, dan yang baru ini ada bentuk yang sama juga. Tetapi bagi apabila kita kata sel yang jahat ataupun sel tumor ini, sel berbagai bentuk dan saiz. Bila sel normal, sel akan berhenti berkembang ataupun bercambah bila sudah cukup. Itu orang kata self checking dalam badan kita. Secara semula jadi badan kita akan katalah, contohnya sel kulit kita sudah pada hari itu sudah set, semua dah okey dah, cukup. Jadi sel yang direplikatkan ataupun dicambahkan akan berhenti. Tetapi bila sel tumor pula, apa yang berlaku adalah sel ini akan terus berkembang dan replikasi, tak ada kawalan. Ini antaranya. So bayangkanlah macam mana kita nak kongsikan di sini. Kalau ini satu topik yang serius, tapi saya nak memudahkanlah perbandingan anda. Okay, katakanlah kita ada Avenger hero Captain America. Jadi ini satu sel. Dia akan replicate. Dia akan replicate kepada 2. Jadinya 2. Jadi 2 Captain America. Dan kemudian setiap daripada ini dia akan replikat, ya, ataupun duplikasi lah kita panggil, duplikasi 2. Jadinya yang ini pun akan pecah kepada 2. Kalau nampak macam ini, macam kita punya network kan, kita punya rangkaian kita kan. Yes, ini dia kita katakan adalah sel, bagaimana sel tumbuh dan sel yang sihat bercambar tumbuh. Tetapi apa yang berlaku apabila sel jahat yang kita katakan menjadi ini, dia seperti mutant. Dia telah ada dalam keadaan dia dinamakan mutasi. Jadi Captain America dia akan bercambah bukannya dalam bilang 2. Jadinya melompat sana melompat sini, jadinya berkembang, dan ianya tidak menjadi Captain America lagi. Daripada memula sel itu akan jadilah
Semua sekalian dah nampak dekat sini, mutant. Jadinya dia akan berkembang dan dia akan besar dan ini akan menyebabkan permasalahan dalam badan kita. Okay. Now, jadinya tadi kita cerita pasal tumor kan? Tumor. Okay. Berbezanya tumor ada dua jenis. Satu adalah benign kalau dalam bahasa Inggeris dia, ataupun malignant ataupun malignant. Jadinya untuk benigna ni adalah di mana dia membesar. Keadaan di mana sel itu pun consider sel yang jahat, tetap dia membesar, tetapi tidak merebak ke bahagian lain. Dia akan besar. Selalunya orang kata ada ketumbuhan. Ini selalunya dalam keadaan di mana perlu mendapat cek kepada rawatan, dan kita juga sama ada keadaan ini adalah sel tumor benigna ataupun malignant. So bila dikatakan malignant adalah ini dinamakan sel kanser. Apa bezanya? Dua-dua membesar. Okay. Yang ini tidak merebak ke bahagian lain, okay. Dan ianya kurang berbahaya, tetapi risikonya makin lama kalau dia makin besar, dia akan menghempit contohnya saraf kita, saluran darah kita ataupun organ. So itu dia punya komplikasi. So selalunya akan perlu untuk rawatan adalah untuk membuang sel tumor ini. So kedua adalah sel tumor yang dalam bentuk kanser. Ia membesar, tetapi ada lagi keadaan di mana dia sifatnya dia menyerang, dia invade. Dan seterusnya dia akan merebak ke bahagian lain melalui saluran darah dan saluran limfa. Ini amat berbahaya. Ini yang dinamakan sel kanser. Okay. So kita lihat pula, ramai juga anda akan ada yang bertanya peringkat kanser. Apa tu bezanya antara tahap kanser? Ada yang tiba-tiba boleh tahu ada tahap 1, ada yang tahap 3 ataupun tahap 4. Ini secara orang kata tu sebagai panduan lah, kerana seperti saya kata kanser ada 200 jenis, jadinya penilaian pun berbeza antara jenis-jenis kanser. Tapi sebagai andaian ataupun sebagai panduan saya katakan, tahap 0 adalah dia berada di lapisan sel dan dia baru bermula. Jadi di sini bagaimana kita nak dapatkan untuk orang kata mengesan dia, kejap lagi kita akan kongsikan. Kedua adalah tahap 1. Tahap 1 ini kanser adalah kecil, iaitu kurang daripada 2 cm dan ianya hanya pada satu kawasan saja. Satu kawasan, maksudnya dia belum merebak lagi. Okay, tahap kedua adalah kanser lebih besar. Maksudnya lebih daripada 5 cm, maknanya kurang daripada 5 cm, tapi lebih daripada 2 cm lah. Dan telah menjejas limfa dekat situ. Limfa yang berdekatan tapi masih dalam satu kawasan. Okay, satu lokasi. Okay. Kemudian tahap ketiga, kanser lebih besar, iaitu lebih daripada 5 cm. Dan lebih banyak lagi yang berada di nodus limfa, limfa nodes, okay. Tapi masih lagi tidak berebak. Apabila dinamakan stage 4 ataupun tahap keempat, kanser lebih besar dan kanser telah merebak ke bahagian lain badan, anggota badan ataupun organ-organ lain. So yang penting adalah bagi kita lihat tentang kanser, kita juga perlu tahu tentang bagaimana kita nak dapatkan pengesanan dan sebagainya. Jadinya di sini saya ingin kongsikan cara mengesan dan selalu saringan. Saya cadangkan juga apabila kita dalam peringkat umur yang sudah meningkat, kita menggunakan satu cara adalah menggunakan ujian darah. Selalu pergi kepada lab patologi, contohnya PAF lab lah, katakanlah. Banyak lab yang lain yang boleh menguji darah. Jadinya ujian darah yang anda perlu buat adalah untuk mencari petanda tumor marker dia panggil dalam bahasa Inggeris dia. Ada CBO yang bila kita ada yang mendapatkan konsultasi dengan saya, dia beritahu pada saya bahawa dalam 6 bulan dia ada buat ujian darah.
Jadinya saya akan tanya betul-betul lah bila itu kalau beliau untuk mencari untuk ujian darah untuk petanda tumor. Tapi bila saya tanya dengan lebih lanjut, sebenarnya ujian darah, kalau nak buat ujian darah untuk petanda tumor, you kena beritahu, okey, saya nak untuk mencari untuk membuat ujian darah kepada petanda tumor, kerana dia akan mencari dalam darah tersebut yang customer ataupun CBO ini sebenarnya ujian darah yang beliau buat adalah kolesterol, uric acid, jadinya dan juga untuk mencari tentang gula dalam darah. Jadi itu berbeza sebab setiap orang kata permasalahan, jadinya ujian darahnya pun berbeza juga, ya. Kita kena tahu juga kerana harganya berbeza juga, kalau kosnya pun ada kos juga. Kedua adalah tentang ultrasound. Ultrasound ni ada menggunakan frekuensi tinggi gelombang bunyi, yang menggunakan kesan bunyi yang di dalam badan kita ataupun di kawasan-kawasan lokasi. Menggunakan juga salah satu daripadanya ada CT scan untuk mengesan lokasi ataupun saya menggunakan gambar 3D, ya. MRI mengesan lokasi dan saiz menggunakan gelombang magnetik, ya. Dan ada yang kata lebih spesifik bone scan untuk cari masalah tentang di tulang. PET scan menggunakan orang kata tu metabolik ataupun biokimia punya fungsi di dalam tisu dan juga organ. Mammogram untuk cek untuk di payudara. Tentang payudara ini bukan saja untuk wanita, jadinya ada kanser payudara yang lelaki pun ada kena. Dan PET smear untuk kita lihat untuk permasalahan cervix lah. Okey, dan terakhir tentang apabila bila dah identify, untuk confirmkan, selalunya doktor akan hantar hirisan daripada tisu di bahagian tersebut, dinamakan biopsi. So ini sebagai informasi lah, supaya anda faham sedikit, dan mungkin sekiranya perkongsian saya kurang tepat, mungkin anda ingin untuk orang kata chat put dalam chat box pun, sila kita berkongsi ilmu. Okey, rawatan. Biasanya tentang rawatan tentang kanser ini ada pelbagai mengikut jenis kanser dan mengikut keadaan seorang itu sebut juga, ya. Contohnya lah pada keadaan tertentu selalu pembedahan dibuat untuk membuang sel kanser tersebut supaya ia tidak merebak. Itu selalu dilakukan juga, ya. Ini terutama bagi kanser yang dalam bentuk pepejal lah, pejal. Dia pergi kepada sel badan kita yang jenis pejal. Okay, kedua, kemoterapi. So, kemoterapi ni dalam keadaan di mana dia akan injek sama ada melalui makan ubat ataupun melalui yang diinjek, dia melalui sistem badan kita. Maknanya the whole badan kita akan terjejas lah untuk dalam keadaan kemo ini. Ketiga adalah radioterapi, ya, difokus kepada lokasi di bahagian tertentu yang mana kena, ya, yang terkena kanser tersebut. Ada juga sasaran terapi, di mana sasar pada kanser sel tertentu. Dan ketika itu melihat proses yang tertentu dan juga jenis mutasi. Okay. Yang kelima, ini yang saya ingin tekankan juga kepada anda. Salah satu terapi yang digunakan juga sebagai orang kata tu yang diiktirafkan adalah imunoterapi, iaitu menggalakkan sistem imun kita, imun badan kita untuk menyerang sel kanser ini. So itu penting. So jadi di sini adakah kaitan kita dengan dalam CNI kita ada pelbagai makanan kesihatan. Adakah ianya membantu untuk orang yang untuk pencegahan dan juga dalam penjagaan? Pada saya yes, sebab dia membantu kerana rawatan dalam imunoterapi ini memang menekankan tentang meningkatkan sistem imun badan kita. Okey, jadi bagaimana nanti anda akan tanya macam mana sistem imun dengan kanser. Kejap lagi kita akan kongsikan kepada anda. Okey, now tentang punca kanser. Okey, punca kanser ni dia adalah perubahan pada genetik kita, daripada sel kita tu dia ada anda tahu kan dalam nukleus tu ada DNA kita. Jadinya dia ada perubahan. Okey, dan mula saya beritahu kan permulaan secara normal ada sel-sel ini yang jahat,
dalam keadaan dan ianya boleh diperbetulkan. Tetapi ia menjadi sel kanser apabila sel ini tidak dapat dibetulkan. So jadinya there's a kaitan juga. Ada protein yang membetulkan tu. Tadi saya beritahu protein-protein ini juga antaranya adalah enzim. Ya, so jadinya ini yang anda perlu tahu juga. Okey, dan sel yang menjadi mutasi ini dia akan menghasilkan sel kanser yang berbeza. Dan ada yang juga mengatakan bahawa ada kaitan dengan hormon di dalam badan. Kerana kalau anda nampak juga ada sel-sel kanser yang berkaitan dengan tempat-tempat kelenjar. Contohnya bila kita lihatkan tentang thyroid, kita tengokkan berkaitan juga yang berkaitan dengan hormon yang pergi kepada orang kata tu contohnya prostat, ya, di mana ianya ada kaitan dengan hormon tertentu. Contohnya dengan payudara dan juga cervix, ya, dekat sini. So ada kaitan di sini. Jadinya kita perlukan juga bagaimana mencari sesuatu yang dapat mengawal atur sistem hormon kita. Jadinya ini juga mungkin disebabkan hormon yang terjejas dalam badan kita. Tetapi secara pukul rata lah sebenarnya tidak tahu. Semuanya kita tidak ketahui punca sebenar punca kanser ini. Ya, banyak yang berkaitan dengan risiko tetapi tidak menekankan tentang punca 100%-nya. Okey. So kita lihat pasal tanda atau simptom. Adakah ini mungkin kanser? So ini saya kongsikan dengan anda supaya anda mungkin ada orang yang anda sayangi dan mungkin juga yang sudah yang ada terkesan dengan kanser ini. Dan pertama antara saya letakkan di sini 10, ya, mungkin ada di antara anda yang boleh tambah lagi pun silakan. Penurunan berat badan secara drastik, tiba-tiba ini. Tapi kalau kita lihat juga penurunan berat badan secara drastik ini juga adalah simptom kepada orang yang mempunyai masalah kencing manis. Jadi ada kaitan kat sini kan. So jadi kedua, kalau anda nampak ada benjolan pada badan anda, ya mungkin di mana-mana lah ada benjol. Bila tekan tak ada rasa sakit. Ketiga, mungkin juga keadaan berpeluh waktu malam yang lebih. Keempat, pendarahan yang berlebihan, ya, yang keluar. Kadang-kadang hidung keluar daripada itu. Kadang untuk wanita pun keluar, ya, juga dan dalam keadaan yang tiba-tiba, ya. Adakah juga perut anda tidak selesa? Kadang kram, berangin selalu. Ini mungkin nampak tak serius, tetapi ini mungkin sebagai tanda-tanda. Saya tak kata ini adalah tandanya, tapi ianya mungkin. So jadi ini yang kita ingin anda juga orang kata tu untuk tahu sebagai permulaan dia. Sukar juga untuk menelan. Ada rasa macam ada rasa sakit dekat situ kan. Kemudian perubahan pada tabiat buang air kecil atau buang air besar. Contohnya buang air besar tiba-tiba tak ada. Anda makan pun buang air besar pun anda tengok seminggu pun tak keluar. So ini keadaan yang perubahan. Contohnya air kencing, tabiat membuang air kecil. Kadang-kadang terlalu kerap ataupun kadang-kadang anda minum air pun dia tak keluar juga. So ini keadaan juga. Okey. Bila anda lihat dekat sini, dia punya, sebab saya beritahu kanser kan banyak kan. So jadi ini mungkin ada mempunyai simptom-simptom kanser yang berlainan. Batuk berpanjangan, ya, berkait ini mungkin dalam sistem paru-paru kita. Suara menjadi garau. Okey. So kalau ini kalau untuk kulit mungkin kelainan pada kulit, warna patches, nampak gelap, ya. Dan juga kalau ada mungkin ulcer sama ada di mulut ataupun di bahagian-bahagian lain yang susah untuk sembuh. So ini antara yang untuk kita cek sama adanya sebagai simptom dan ini mungkin kanser. Okay. So now bila anda tahu tentang simptom tadi ini, jadi kita tengok pasal risiko. Sama ada risiko kita untuk terserang kanser. Selalu orang kata, okay, banyak yang bila katakan, saya mempunyai keluarga yang mempunyai ibu ataupun bapa yang telah meninggal dunia yang mengidap kanser. Jadi saya mempunyai risiko. Memang. Tetapi pada saya nampak sekarang ini, that is talking about
jin yang dipas diberikan kepada anak. Itu pada saya risikonya kecil. Kebanyakan daripada risiko adalah daripada dalam keadaan sekitaran kita, pemakanan kita, apa jenis yang kita makan, makanan yang kita pilih itu, ini selalunya itu. That's why di Malaysia, bukan saja di Malaysia lah, even dekat mana-mana, actually permasalahan kanser kolon memang tinggi. Ini disebabkan. Kedua adalah umur yang telah lanjut. Kerana bila umur yang kita tahu umur yang tidak telah lanjut, kita punya antibody pun kurang, kita punya enzim pun kurang. So ini adalah satu. Ketiga adalah immune compromise. Maksudnya kadang-kadang orang di mana contohnya immune compromise bagi orang yang dialisis contohnya. Di mana bila dia dialisis, antibody dia pun ini juga. So jadinya dia tidak mempunyai immune dia rendah. So ini keadaan bila saya kata immune compromise, ataupun sentiasa pernah terserang satu penyakit dan akan jadinya imunnya menjadi rendah. Masalah hormon tadi saya tekankan, mungkin berkaitan dengan hormon. Kemudian berat badan yang berlebihan, obesity. So anda sentiasa selalu kita kongsikan, dah banyak topik. Anda lihat bila seorang itu obes ataupun berat badan berlebihan, risiko mendapat penyakit-penyakit memang tinggi. Ada yang 5 kali ganda, ada 10 kali ganda, bergantung kepada penyakitnya. Pencemaran alam, sama ada pencemaran air, sebab that's why air dekat di Malaysia ini masih. Ini saya kongsikan tentang air sebab bila seorang customer di dalam CNI, dia masih menggunakan Gentry, kita punya Waterlife Gentry. Dia beritahu pada saya, warna gelap, dia punya filter nombor 1 boleh nampak kan? Filter nombor 1 boleh nampak. Dia kata, kenapa dia punya warna tidak, dia punya itu tak gelap. Maksudnya filter nombor 1 tak gelap. Tapi kenapa air kurang keluar? Saya cakap, saya berkongsi dengan ni. Banyak daripada air di Malaysia ini, sekarang ni ada banyak, orang kata tu lendir. Jadinya, anda nampak andanya filter tu okey, ataupun air daripada yang air pipe yang dikeluarkan itu nampak okey. Tetapi kalau kita lihat dekat itu pun filter pertama di dalam Gentry pun okey juga, tetapi bila anda nak basuh, anda peganglah filter tersebut, dia akan slimy. Ini dia kata kelendiran ini. So barang masalah tentang pencemaran alam ini, terutama sekali air dan juga udara yang berada sekali dalam itu. Memang udara kalau kita lihat sekarang tentang orang kata tu tentang penghasilan carbon monoxide daripada kereta-kereta ataupun kenderaan-kenderaan. Okey, bahan toksin, ini mungkin juga daripada makanan ataupun bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser juga. Okey, merokok pasti, alkohol juga pasti. Dan ada yang saya katakan jangkitan, dan contohnya lah bila orang tu mempunyai masalah jangkitan, dia punya imun akan turun. Penyakit, contohnya penyakit kecil manis, darah tinggi dan sebagainya, ini juga akan menyebabkan badan kita lemah dan kemudian terserang, mempunyai risiko untuk mendapatkan kanser. Okay, cahaya ultra-ungu daripada cahaya matahari. So dan ini menyebabkan mungkin terdedah kepada kanser kulit. So ini satu yang orang memang terutamalah bagi orang yang mempunyai kulit warna putih cerah. Jadi kulit untuk saya mungkin risiko kurang sikit lah. Jadinya okey, gaya hidup yang tidak aktif. Gaya tidak aktif sekarang ni biasa orang suka duduk aja, tak duduk depan TV, main game dan sebagainya, terutama pada anak-anak kita. So dulu kita main tarik tali, kita main orang kata orang galah panjang, apa-apa permainan yang fizikal. Tapi sekarang anak-anak kita sekarang ni mempunyai keadaan yang selalu memang tidak aktif. Dan terakhir pada saya, ahli keluarga yang pernah mengidap kanser. So again, anda nampak kat sini, kaitan untuk ahli keluarga ni memang pada saya rendah lah kalau dibandingkan kepada risiko-risiko yang lain. So saya tanya kepada, adakah anda dan adakah saya? Saya nampak dekat sini memang ada keadaan di mana saya pun mempunyai risiko juga.
Dan tadi awas bila kita cerita tentang risiko tadi, bahawa antara 6 hingga 10 kali kita ada boleh menghasilkan sel kanser dalam badan. So keadaan di mana bila kita mempunyai antibody yang bagus, jadinya ini akan membantu kita melawan sel kanser tersebut. Okey. Ini yang kita pentingkan. So daripada untuk membentukkan badan yang sihat, kita perlu sistem badan dalam sistem kita. Jadi seperti yang saya katakan, sistem-sistem badan kita mempunyai 11 dan setiap sistem ini adalah berkaitan antara satu sama lain. Dan kita perlukan sistem ini menjadi berjalan dengan lancar, berfungsi dengan bagus. Dan daripada sistem ini kita mempunyai pelbagai jenis organ, dan daripada organ-organ ini kita mahukan organ-organ ini berfungsi dengan bagus. Dan organ-organ ini terlahir daripada tisu, dan kita mahukan tisu-tisu kita dalam keadaan yang sihat, dapat memberikan kekuatan kepada organ kita. Dan terakhirnya tisu ini diperbuat daripada gabungan community sel-sel. Dan kita mahu sel kita dalam badan kita ini adalah sihat. Inilah nilai badan kita. Kita memula daripada orang kata tu sel yang kecil itu. Tetapi untuk menjaga sel ini amat penting. Saya harap saya tak boringkan anda pada malam ni. Memang satu keadaan yang pada saya pun satu topik yang ini. Jadinya untuk menjaga sel yang sihat, bagaimana kita ada produk kita, Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula. Saya tekankan dahulu Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula ini, ataupun LAF, ataupun anda selalu panggil nama dia LEAF, LEAF, Life Enzyme. Kedua-dua produk ini anda boleh ambil untuk sebagai penjagaan dan juga untuk orang kata tu sebagai protection, perlindungan atau pencegahan. Okey, kita setiap kali saya akan tekankan tentang tugas Life Enzyme, peranan Life Enzyme. So Life Enzyme, peranan dia memang Life Enzyme yang formula ini ada 6 selalu kita tekankan: penguraian makanan, penguraian toksin. Yang penting perkataan penguraian. Kejap lagi saya akan cerita kenapa perkataan penguraian ini penting. Penguraian jadinya untuk penguraian makanan di dalam untuk permasalahan dengan kanser ini, bagaimana Life Enzyme kita membantu. Jadi kita mahukan pastikan cukup enzim dengan kita mengambil Life Enzyme, jadinya penguraian makanan menjadi komplit. Dia tidak, orang kata tu, tidak terhenti separuh. Jadinya bila penguraian dapat itu, jadi nutrisi dapat kita ambil, dapat diserap oleh sel. Jadi sel mendapat nutrisi, jadi sel menjadi sehat. Itu satu. Penguraian toksin, jadinya dapat, kalau toksin dalam badan kita yang terurai, yang ada dalam badan dan juga yang masuk melalui luar, toksin daripada luar dapat diuraikan. Jadi bila toksin yang ini dapat diuraikan, jadinya badan kita dapat berfungsi dengan lebih bagus. Enzim juga, Life Enzyme kita, kedua-dua Life Enzyme dan Life Enzyme fungsi untuk mencuci darah. Anda tahu kat dalam darah mempunyai pelbagai bahan-bahan yang kata tadi, toksin, lemak, gula yang lebih. Jadinya dengan pencucian darah dengan Life Enzyme, jadinya ini dapat mengurangkan lagi risiko. Tadi saya beritahu kan, kerana contohnya lah, bila orang mempunyai kencing manis, gula yang tinggi tidak terkawal. Gula ni sebagai makanan kepada sel kanser. So that's why kita penting untuk jaga, untuk pastikan penyakit kita ini kita dapat kawal supaya ianya tidak menjadi risiko kepada untuk membiak menjadi kanser. Okey, anti-inflamasi. Okey, jadi penting kerana antioksidan pun penting, kerana anda tahu bahawa di dalam sel untuk menjadi tidak bagus, antaranya adalah radikal bebas. Jadi radikal bebas ni apa fungsinya? Dia akan masuk dalam badan kita. Jadinya dia akan pergi ambil salah satu daripada oksigen, daripada itu. So, jadinya oksigen dalam badan tidak stabil.
So jadinya kita perlu cari pada produk-produk yang ada antioksidan. Jadi Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula mempunyai fungsi ini. So antibakteria, antivirus. So keempat ini akan meningkatkan imunisasi kita. So tadi kita beritahu bahawa imunoterapi di dalam orang kata tu sebagai satu perubatan ataupun pencegahan kanser adalah imunoterapi. So that's why pada saya Life Enzyme Advanced Formula memang membantu dalam keadaan seperti ini. Okay. Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula juga dia ada fungsi regenerasi sel, tu kan? Jadi pertumbuhan sel-sel baru. Jadinya kita tak mau sel-sel baru saja, tapi sel baru yang sehat. So this why adalah antara fungsi Life Enzyme dan Life Enzyme Formula. Dia akan juga mempunyai pemuliharaan, pulih balik badan kita. So repair. So that's why tadi protein-protein yang boleh membantu repair sel-sel yang tidak bagus itu. So inilah perkataan yang saya rasa penting untuk kita tahu bila kita ceritakan tentang kanser dan juga Life Enzyme dan Advanced Formula. Selain daripada itu, kesihatan usus, kesihatan hati dan kesihatan darah, di tiga tempat protection di mana anda tahu bahawa untuk usus di mana makanan kita ambil, jadinya kita nak makanan yang sehat dan ianya juga di usus juga boleh meningkatkan imunisasi juga badan. Kemudian hati, ini tempat di mana kita detox dan juga hati adalah tempat di mana enzim di dalam badan kita dihasilkan. So jadinya if kita ada Life Enzyme Advanced Formula kita ambil, jadinya dia akan membantu untuk meningkatkan fungsi hati kita. So jadinya secara semula jadi hati dapat menghasilkan lagi enzim. So dapat enzim daripada Life Enzyme dan juga enzim dalam badan yang dihasilkan oleh badan kita. Kesihatan darah tadi, supaya semua sel-sel ini tidak orang kata tu yang tidak bagus itu tidak dapat pergi kepada melalui saluran darah. Okay. So now kita lihat pula. Okay, tadi kita cerita pasal antibody. Ini mungkin anda lihat kartun, jadinya saya cuba nak bayangkanlah. Ini sel normal, tadi saya kata bulat, di mana di dalamnya ada nukleus. Di dalam untuk sel normal juga di membran di bahagian luarnya adalah daripada jenis protein. Sama juga dengan sel kanser. Okay. Jadinya di luar pun sebabnya dia sel, dia pun adalah protein. So antibody kita dia nampak yang ini protein, yang ini pun protein. Okay. Antibody tak dapat mengesankan sel kanser kalau antibody itu tidak sesedia, sebab kita lihat kekuatan antibody dalam badan kita. Kalau dia tidak cukup enzim, antibody tidak memberi kawal, tidak dapat mengawal. Jadi ini tidak dapat mengesan. How to untuk menjadikan bagaimana nak membantu antibody dapat mengesan sel kanser. So ini dia. Di mana enzim, enzim fungsi dia, kalau anda nampak tadi, dia akan menguraikan membran sel yang diperbuat daripada protein. Anda tahu pun enzim dia menguraikan protein. Jadinya dia akan menguraikan membran sel ini bila sudah terurai, terputus-putus dan antibody baru nampak. Oh, this is not sel yang normal. This is cell cancer. So inilah apa yang dibuat oleh antibody, dia akan melawan kepada sel kanser ini. So inilah dekan-dekan antara imunoterapi yang perlu anda tahu dan kaitannya dengan enzim. So that's why I say that we have a good product. So jadinya untuk anda inilah satu peluang di mana kita boleh mencegah dan juga kita boleh membuatkan dalam penjagaan. Okay. So kita tahu bahawa enzim fungsinya adalah sebagai katalis setiap fungsi badan. So kita membantu fungsi badan itu, dan kita tahu tadi bahawa Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula 6 fungsi campur lagi 3 dengan LAF. So anak nampak dekat sini, kita nampak kenapa kita tekan di sini pada LAF, kerana fungsi anti radang yang tinggi satu. Okay. Kita cakap penjagaan hati pun tadi saya kata bahawa penting kalau kita nak itu supaya hati kita dapat menghasilkan enzim daripada dalam badan. Antioksidan yang tinggi. Okay. Dan kita juga nampak LF dapat mengurangkan lemak darah 16%. Kita tahu bahawa lemak dalam darah adalah selalunya antaranya ada lemak yang tidak bagus, dan ia juga boleh menjadi sebagai makanan kepada kanser.
Okey, kemudian probiotik dalam usus dapat tinggi. Bila probiotik tinggi, jadi usus bagus, jadinya ia meningkatkan imunisasi dalam badan kita kerana di usus kecil, di usus adalah tempat pertama imunisasi kita. Okey, meningkatkan kadar pertumbuhan sel. Tadi kita ya, regeneration of cell antara 40 hingga 78%. Kemudian mengurangkan lemak visceral 37% dan pengurangan lemak intraotak. Jadi tadi kita tahu bahawa risiko bagaimana untuk kaitan dengan kanser apabila orang itu obes, ya, ataupun orang itu mempunyai berat badan yang berlebihan. Jadinya mengambil enzim ataupun mengambil LF ini, pengurangan lemak dapat kita turunkan, pengurangan lemak di dalam otot dan juga visceral fat kita. So ini antara kaitan dia bagaimana dia dapat keadaan penyakit ataupun situasi yang boleh trigger, orang kata tu pemicu untuk menyebabkan sel kita menjadi mutant ataupun sel kita menjadi sel kanser. Okay? So jadi mungkin anda tanya, adakah produk lain? Actually memang banyak tau dalam CNI punya produk pada saya untuk pencegahan dan juga untuk sebagai penjagaan ketika rawatan kanser. Memang tinggal. Saya tekan kepada 3 dulu. Jadinya selain daripada LF dan juga life enzyme ini, adalah pertama sekali adalah kita cerita pasal neogenik. Neogenik ni adalah fiber, serat. Anda tahu bahawa kalau kita pergi kepada dietitian, salah satu daripada cara bagaimana adalah meningkatkan penjagaan untuk tidak terserang kanser adalah anda makan produk yang mempunyai ataupun makanan sayur-sayuran. Kenapa? Sebab dia ada fiber. So jadinya fiber di dalam CNI ini dia dapat bantu bukan hanya untuk mencuci usus, tetapi cuci usus, tapi dia serap lemak juga untuk dan juga toksin. Itu fiber kita. Kemudian dia dalam bentuk tumbuhan, dia daripada sumber tumbuhan organik. So nutrien dan fiber yang lebih tinggi. So that's why kenapa saya akan kaitkan kalau nak ambil LF, kalau sebagai orang kata sebagai basic health pack ataupun membantu, ambillah together with neogenik. Kemudian ada lagi satu produk iaitu Royal Jelly, susu lebah. Okay, kenapa? Dia ada mempunyai anti-cancer, kerana 10-HDA, dan kemudian dia mempunyai sumber nutrien lengkap termasuk asid amino, vitamin, mineral. So ini dapat membantu untuk sumber penghasilan sel-sel yang sihat. Dan ketiga, Royal Jelly juga adalah pengawal atur hormon. So jadinya daripada sini untuk risiko tadi kaitannya dengan masalah hormon dalam badan. Okay, saranan pengambilan untuk sekiranya sebagai pencegahan dulu, kalau nak ambil life enzyme 2 hingga 3 sachet, ya, ataupun LF 1 hingga 2 sachet. So neogenik 2 hingga 3 sachet. Tapi neogenik kena ambil lebih. So selalunya kalau dululah, kalau anda sudah berada bersama CNI sudah lama, dulu neogenik dia 8 gram satu stick ni. Sekarang dia cuma 4 gram. So jadinya ramai orang makin lama ambil sedikit, ya, kerana ramai juga daripada kita tidak mengambil sumber fiber daripada makanan yang cukup. So neogenik ambil 2-3. Jadinya kemudian Royal Jelly antara 1 hingga 2 sachet. Okay, itu adalah sebagai pencegahan. Sebagai penjagaan, untuk sebagai rawatan, LAF lebih banyak, 4 hingga 8. So kemudian antara leaf atau you nak ambil leaf 3 hingga 4, dan neogenik pun ambil 3 hingga 4, dan Royal Jelly 3 hingga 4. So this one sebagai orang kata tu, this is untuk penjagaan ketika rawatan. Itu. So adakah anda akan tanya pada saya satu soalan? Kalau saya sudah cek, adakah dan doktor sudah mengesahkan bahawa saya kena kanser, jadi saya nak buat alternatif. Saya punya sebab sebagai seorang individu untuk orang kata ahli pemakanan, saya still go untuk anda mendapat rawatan yang itu. Tetapi dalam masa yang sama untuk meningkatkan imun anda, iaitu dikatakan itu yang katakan immunoterapi. So untuk rawatan seperti yang dicadangkan oleh hospital, dan kemudian dan selalunya kita go for second opinion, ya,
jadinya doktor pakar kedua dan sebagainya, dan kita dalam masa yang sama meningkatkan imunisasi kita. So jadinya produk makanan kesihatan CNI adalah untuk meningkatkan sebagai imunoterapi. Okey. Jadinya untuk penjagaan ketika rawatan dalam produk CNI sebenarnya memang banyak. Cuma kadang-kadang nak fokus je. So tadi saya cerita pasal 3 yang untuk anda fokus. Tetapi kaitan bila orang itu untuk penjagaan kanser ni, orang itu bagi itu perlu mengambil makanan yang semula jadi. Okay. Terutama bagi dari tumbuh-tumbuhan, ya, daripada dalam jenis plant. Lebih bagus dalam bentuk organik kerana dia punya sumber pesticidenya tidak langsung ada zero. So kalau kita lihat dekat sini produk macam dalam produk-produk kita memang banyak ya, dalam bentuk semula jadi. Saya tekankanlah contohnya that's why LAF dan juga neoorganik kita boleh kepada kategori sini. Tinggi serat, ya, seperti itu. Memang dietitian akan recommend anda untuk mengambil produk makanan yang tinggi serat. So kalau anda tidak makan makanan yang tinggi serat, so kita ada neoorganik sebab dia tinggi serat. Okey. Untuk sel kanser, seperti saya beritahu tadi, adalah untuk memastikan dia untuk yang memicu adalah radikal bebas. Jadi kita nak untuk hentam radikal bebas ni adalah produk-produk ataupun makanan-makanan yang tinggi antioksida. So di dalam CNI yang produk yang antioksida adalah prune berry, ecstasy, noni juice, royal ginkgo. So this is antara produk yang mempunyai antioksida yang tinggi. Untuk meningkatkan imunisasi, selalu anda tahulah bahawa ecstasy selalu tekankan, noni juice pun begitu. Apalagi produk-produk yang itu. Okey, ada tambah lagi dengan probiotik, Tigeron, DMG. So ini adalah produk-produk yang boleh meningkatkan imunisasi, ya. Kemudian protein, bila anda makan protein, selalunya memang tidak rekomenkan protein yang terutamanya daripada daging lah, ya. Kalau nak ambil protein pun ambil protein daripada ikan yang putih, ya, contohnya. So jadi lebih akan direkomenkan protein yang berasaskan tumbuh-tumbuhan, lebih daripada proses yang berkaitan daripada haiwan. Kalau haiwan tadi saya kata lebih ambil pada ikan. Jenis makan pun jenis yang kena rebus-rebus. Okey, di CNI apa dia? Kita ada ISB 18. Dia adalah protein, isolated soy protein daripada soya yang telah terasingkan, ya. Lemak baik, good fat. So kita tahu lemak yang tidak baik boleh menyebabkan kolesterol dan sebagainya. Jadi kita nak lemak baik. Dalam CNI, apa lemak baik yang ada adalah di dalam HSC omega 3. Okey. Produk yang mempunyai fungsi anti-inflamasi, tadi LAF, life enzyme memang antaranya. Kemudian anti-inflamasi juga HSC omega 3 dan juga gamat. Dan tak letak dekat sini adalah CP4000 pun juga ada mempunyai fungsi anti-inflamasi. Dan kalau kita lihat kepada anti-inflamasi dekat sini pun juga ada pemata suri. So dan terakhir juga ada apa yang mempunyai ada fungsi anti kanser. So iaitu Lifolase Royal Jelly. So terpulang kepada anda, kita mempunyai produk-produk. Pada saya produk-produk makanan kesihatan CNI memang kita formulasikan mengikut kesesuaian untuk protection, ya, pencegahan, dan kita pun memberitahu pada anda fungsi-fungsi, tugas-tugas peranan makanan kesihatan CNI, dia ada mempunyai fungsi yang bertindih. So jadinya untuk kanser, anda lihat dekat sini bagaimana ia dapat mencegah dan juga penjagaan di sini. Alright. So untuk elakkan makanan pencetus kanser, pastikanlah ini adalah sesuatu yang sukar bagi saya pun lah juga. Makanan segera, fast food. Kalau boleh memang itulah yang antaranya yang mencetuskan kanser. Makanan yang terproses, ya, sausage dan sebagainya, burger dan sebagainya, kerana makanan yang apa yang dimasukkan dan itu dicampurkan dengan bahan-bahan pengawet dan sebagainya, itu yang kita itu. Makanan dalam tin ataupun makanan ready made, yang tersiap sedia. Daging merah, contohnya kita ambil daging daripada lembu dan sebagainya. Makanan yang dipanggang, yang dibakar, kerana ada warna hitam, carbon,
Ya, itu memang tak bagus. Sate lah contohnya. Makanan yang bergoreng yang menggunakan minyak trans. Selalu minyak trans ni saya salah contohnya adalah kita gunakan yang telah dihidrolasikan. Contohnya adalah margarin. Selalunya orang kata butter mentega tak bagus kan. Tapi kalau pada saya antara mentega dengan margarin saya lebih rekomenkan mentega. Okey, minyak masak yang dipanaskan tinggi berulang kali. Lepas itu, selalunya saya memang takut bila kita beli, kita pergi dekat di luar, kita beli makanan yang bergoreng, lepas tu kadang-kadang kita lihat minyak pun warna hitam dah jadinya. So kalau boleh kita kurangkanlah. Kalau nak beli pisang goreng, nak masak pisang goreng, belilah pisang lepas tu gorenglah kat rumah kan. Makanan yang bergula tinggi seperti saya beritahu tadi, ianya adalah sumber gula dalam darah, adalah sumber makanan kepada sel kanser. Makanan yang dimasak pada suhu yang tinggi, ya, dan ia akan menyebabkan struktur molekul untuk makanan itu telah menjadi rosak. Okey, sayur buahan yang disembur dengan racun serba dan racun perosak, dan terutama ianya tidak dibasuh dengan betul-betul. So ini perlu kita teliti. Dan antara yang terakhir, makanan yang disediakan dalam bekas makanan, polystyrene. Makanan yang panas tu masuk dalam polystyrene. So kalau bolehlah anda gunakan makanan orang kata tu bekas makanan yang tahan panas, tahan panas. Jadinya ia tak menjejaskan, kerana makanan ini kita makan kan, so polystyrene it's not good. Kertas yang berlilin, ini orang selalu makan orang gunakan nasi lemak, ya. Kertas berlilin, jadinya kalau panas pun tidak bagus juga. Plastik pakai buang, ya, selalu disposable kan. Terutama kadang-kadang orang masuk dalam microwave, saya memang takut kalau itu. Kalau bolehlah anda kalau ada tapau ada dalam plastik pakai buang, kalau anda nak microwave kan kerana nak cepat, ya, sekarang ni kita pun keadaan semasa nak cepat kan, anda letaklah dekat dalam bekas, contohnya kalau saya gunakan seramik lah, orang kata tu murah pun kan pinggan seramik kan. So aluminium yang dipanaskan juga. So ini antara ini adalah keadaan di mana ia mencetuskan kanser. Harap anda tidak lakukan di sini. Dan langkah-langkah yang membantu senaman, exercise, so that you punya body is healthy, dan sel yang tumbuh setiap hari itu adalah healthy, sehat. Diet seimbang, contohnya orang kata tu setengah macam mana ya? Setengah suku-suku. Jadinya bukan lagi piramid makanan, ini setengah suku-suku, diet yang seimbang. Makan sayur, makan buah. Puasa kerana dia akan detox, ya. Kawal berat badan. Okay. Untuk makanan tadi, kurangkan gula, manisan, sirap, lemak, protein haiwan, kurangkan makanan yang berkarbon tinggi, ya. Dan kalau boleh untuk bila makan nasi, jadinya makan beras perang. Ini yang untuk sebagai pencegahan lah. Bagi saya makan tak pakai beras perang, tak sedap kan. Okey, itulah kita kena jagalah cara-cara lain yang mana kita rasa tak boleh, kita cari lain untuk pastikan untuk detox dan sebagainya. Mengawal stres. Kita pun tahu bahawa stres akan meningkatkan lagi radikal bebas dalam badan kita. Dan untuk cara mengawal stres ini, pastikan kita ada sistem sokongan. Contohnya, you ada kawan ataupun you ada adik-beradik yang you nak luahkan perasaan. Kalau tak ada orang pun, you cakap aja lah dekat cermin, untuk you pour out, supaya ini tidak terbuku ke dalam hati. Ataupun doa kepada yang maha kuasa, pencipta kita share dengan dia. Jadi ini pun lebih penting. Dan berhenti merokok dan berhenti mengambil alkohol. So, yang penting sebenarnya kalau dalam CNI, jadinya sama-sama kita pastikan juga keadaan ini dapat membantu kita. Kita jagalah sel badan kita protect dia, kita mencari makanan-makanan yang sihat untuk membantu sel badan kita bercambah hidup dengan sihat. Ya, supaya kita ianya menjadi komuniti yang menghasilkan satu badan fizikal kita yang sihat. Jadi untuk itu, terima kasih, dan maka saya serahkan kembali, dan sekiranya ada soalan-soalan nanti saya akan lihat juga di dalam itu. So saya serahkan kembali kepada Cik Zaidi.
Baik, terima kasih Cik Mazlah atas penerangan beliau terhadap satu topik yang memang Cik Mazlah katakan tadi memang agak sensitif dan juga memang sangat serius, di mana Cik Mazlah telah mengupas berkenaan dengan apa itu kanser dan kanser-kanser yang biasa berlaku di kalangan rakyat Malaysia, punca kanser dan juga rawatan yang boleh kita dapatkan apabila mengalami permasalahan ini, kemudian apa tanda-tanda dan risiko yang boleh menyebabkan kanser ni. Kemudian Cik Mazlah ada tekankan bagaimana Life Enzyme dapat membantu dalam pencegahan dan juga ketika rawatan berkaitan dengan kanser ini. Selain itu, Cik Mazlah juga berkongsi apakah produk-produk lain di dalam CNI yang dapat membantu dalam mengatasi ataupun dapat membantu ketika sebagai pencegahan ataupun ketika rawatan berkaitan dengan kanser ini. Baik, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Mazlah atas penerangan beliau tadi. Okey, sebelum kita terus kepada sesi soal jawab, ada sedikit berita baik yang saya ingin kongsikan kepada anda semua pada malam hari ini, iaitu promosi khas Enzyme Online Program. Okey, promosi yang sangat istimewa dan menarik khas hanya untuk anda, di mana kita ada dua promosi, iaitu promosi A. Beli 2 kotak Well3 LEAF 30 sachet, anda untung kerana mendapatkan 1 kotak LEAF 30 secara percuma, di mana satu kotak ini bernilai RM225 di Malaysia dan juga RM239 di Brunei. Dan kita ada satu lagi promosi, iaitu promosi B, beli 2 kotak Life Enzyme 30 paket tu, okey, anda juga dapatkan 1 kotak Life Enzyme 30 secara percuma, dan ini bernilai RM181.20 di Malaysia dan juga RM192.05 di Brunei. Untuk pengetahuan anda semua, promosi ini khas untuk anda yang hadir pada malam hari ini dalam topik kita, iaitu enzim kanser pencegahan dan penjagaan. Okey. Dan untuk pengetahuan semua juga, setiap CBO boleh membuat pesanan e-voucher maksimum 2 set untuk setiap kod package. Jadi promosi A anda boleh order 2, promosi B pun anda boleh order maksimum 2. Jadi untuk anda semua, Cik Rizwan akan kongsikan borang tempahan promosi khas Life Enzyme dan juga LEAF ini di ruangan chat box. Dan untuk anda semua take note, tempahan akan tamat pada hari esok, iaitu 18 Oktober pada jam 6 petang. Jadi saya eloknya anda terus klik link, save ataupun boleh terus isi pada malam hari ini untuk dapatkan promosi khas Enzyme Online Program pada malam ini, di mana promosinya memang sangat-sangat menarik. Beli 2 siaran Enzyme dapatkan 1 lagi secara percuma dengan PV dan BV yang full. Alright. Okey, baiklah. Cik Mazlah, mungkin kita ke ruangan chat box. Okey. Ada sedikit kalau saya lihat berkenaan dengan persoalan. Alright, ada satu soalan Cik Mazlah daripada PM Faizah. Beliau bertanyakan, jika amalan harian memang amalkan lift, bila masa yang sesuai untuk amalkan ISP 18? Alright, terima kasih Dr. Zaidi. Actually, bila kita lihat, pertama kita kena tahu bahawa produk kita bukan ubat. So bila kita talk about that, dan kita punya mindset akan bertukar. Okay. Kedua adalah tentang bila kita nak makan. Okay. Which one is more convenient untuk diri kita? Okay. Tadi bila cerita tentang Puan ada ambil LEAF. So kalau saya akan membuatkan untuk yang senang untuk saya. Kerana ini tidak akan effect apa-apa. Jadinya anda ambil LEAF, anda campur dengan ISP 18, anda letakkan dengan air, suam, anda shake minum. So jadinya pada waktu yang sama, ianya memudahkan. Jangan menyusahkan diri anda sendiri. Jadinya kerana makanan kesihatan CNI adalah berkategorikan makanan. So it's food, so don't have to worry about that. Okey, terima kasih Cik Mazlah atas penerangannya. Saya harap
puan yang bertanya faham berkenaan dengan konsep pemakanan kesihatan daripada CNI ini, kerana ia memang sangat mudah seperti Cik Mazlah kongsikan sebentar tadi. Okey, baik. Saya lihat di ruangan chatbot memang tak ada lagi persoalan, jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Mazlah kerana meluangkan masa pada malam hari ini. Jadi seterusnya, sebelum kita menutup program Enzyme online program ni, okey, mari kita sama-sama on video kita untuk kita ambil gambar bersama. Mungkin Cik Mazlah, maafkan saya, mungkin Cik Rizwan boleh membantu kita pada malam hari ini untuk kita rakamkan sesi kita pada hari ini. Okey, saya berikan ruang dan masa kepada anda semua untuk on video. Alright, so kita ada 3 page kat sini. Okey, semua dah buka video. Kita pergi pada page yang pertama dahulu. Okey, 1, 2, 3. Okey, settle page yang pertama. Kita pergi pada page yang kedua. Okey, kita pergi pada page yang kedua. Teruskan senyuman anda. 1, 2, 3. Okey, dan last kali pada page yang ketiga. Alright, 1, 2, 3. Okey dah. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Rizwan kerana membantu kita pada malam ini, dan terima kasih kepada anda semua. Saya lihat di ruangan partisipan ada 122 orang setia sehingga ke hujung acara kita pada malam hari ini. Jadi sedikit saja lagi perkongsian saya untuk anda semua. Okey, anda boleh lihat di skrin anda ada borang maklum balas untuk program kita malam ini, Enzyme Kanser Pencegahan dan Penjagaan, iaitu pada malam ini 17 Oktober 2022. Saya mohon jasa baik anda untuk mengisi borang maklum balas ini dan typekan dan di ruangan komen setelah anda mengisinya. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua. Jadi saya teruskan sedikit lagi perkongsian saya kepada anda semua. Okey, kita ada perkara yang menarik akan berlangsung pada hari esok, iaitu program EBIC Business, Jom Jana Pendapatan melalui CAP. Okey, bersama dengan 3 orang individu hebat, bersama Diamond Agency Manager Mr. Alex Tang, kemudian seterusnya bersama dengan Mr. Tinesh, Ketua Jabatan Pembangunan Perniagaan, dan juga Encik Rizwan Rais, okey, pengurus pembelajaran perniagaan, untuk kita sama-sama dengarkan perkongsian mereka bagaimana untuk menjana pendapatan yang lumayan di CNI melalui Plan Pencapaian CNI CAP. Dan untuk pengetahuan semua, program ini adalah terbuka kepada semua CBO. Jadi ajak rakan anda semua untuk join pada malam esok pada jam 9 malam. Dan nantikan link jemputan yang akan diberikan di grup-grup WhatsApp yang anda sertai bersama dengan CNI. Okey, esok kita nantikan linknya dan ajak ramai-ramai untuk join kelas EBIC Business pada malam esok, 18 Oktober 2022, hari Selasa jam 9 malam. Okey, seterusnya yang terakhir untuk anda semua, okey, iaitu berkaitan dengan Live Enzyme Social Media Challenge yang pada awal tadi saya dah kongsikan sedikit berkenaan dengan kita punya target dah tercapai. Okey, tahniah kepada kita semua. Jadi kita ada satu target yang baru. Jom kita sama-sama ramaikan ataupun meriahkan lagi social media anda, terutamanya di Facebook, okey, dengan sasaran baru iaitu 1,500 posting. Jangan lupa setiap kali anda share berkenaan dengan CNI Enzyme, pastikan ada hashtag saya sudah Enzyme, hashtag Enzyme, dan juga hashtag CNI Malaysia. Dan ada satu video terbaru dan terkini untuk anda semua. Jom kita lihat perkongsian daripada satu ikon di tanah air, iaitu Dr. Fazli. Okey, kita saksikan bersama. Okey, sekejap tunggu dia loading. Alright. Okey, kita saksikan bersama. Live Enzyme dari CNI merupakan produk enzim yang pertama
Teknologi Malaysia. Life Enzyme dan Life Enzyme Advanced Formula menjadi pemangkin kesihatan. Ia membantu dalam kecergasan, tenaga dan pemeliharaan badan secara total. Ramuan enzim kompleks berasaskan 100% mula jadi tumbuh-tumbuhan. CNI Enzyme telah mengalami evolusi dari proses tradisional ke teknologi moden yang dapat meningkatkan keaktifan enzim dan jumlah nutrien. Proses teknologinya telah memiliki 5 paten dari Australia, China, Jerman, Taiwan dan Jepun. Dapatkan sekarang dari CNI. Okey, baiklah. Kita dah lihat di mana Dr. Fazli berani untuk menyahut cabaran berkenaan dengan CNI enzim ini. Jadi pada anda semua, sama-sama kita meriahkan lagi. Okey, kita sahut cabaran ini untuk kita sama-sama mencapai sasaran. Tekan formulan anda dengan kempen CNI. Okey, baik. Jadi jangan lupa ataupun jangan lengah-lengah lagi. Okey, kita mulakan perkongsian kita di sosial media berkenaan dengan CNI enzim dan kita sama-sama capai sasaran yang terbaru yang saya telah sebutkan tadi. Okey, baik. Jadi untuk anda semua, kita dah sampai di penghujung. Okey. Kita punya kelas pada malam hari ini. Saya berharap kita semua mendapat manfaat atas perkongsian daripada Cik Mazlah Ibrahim sebagai konsultan kanan pemakanan CNI. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada beliau atas kesudian berkongsi ilmu dan juga pengalaman beliau berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini. Jadi terima kasih juga kepada semua yang menjayakan kelas kita pada malam hari ini dan kepada anda semua sehingga kita berjumpa lagi di kelas-kelas enzim online program dengan mungkin ada pelbagai lagi topik menarik untuk kita kupas dan fahami lebih lanjut pada masa hadapan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih. Bye.